Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Dr. Harun bin Baharudin, Pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan yang saya hormati dan kasihi sahabat-sahabat seperjuangan, guru-guru, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tentang kajian tinjauan. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu kami seramai 4 orang, iaitu saya, Muhammad Taufik bin Mazlan, Ustazah Rohayu binti Rosli, Ustazah Naziratul Afifah binti Zainuddin, dan Ustaz Muhammad Al-Hafiz bin Kamarul Baharin. Okey, dalam slide ini kami ingin memfokuskan kepada 5 elemen dalam kajian tinjauan, iaitu ciri-ciri kajian tinjauan, cara penulisan objektif kajian tinjauan, pensampaian kajian tinjauan, instrumen kajian tinjauan, dan yang terakhir, analisa data yang bersesuaian dengan kajian tinjauan. Okey, kita masuk kepada yang pertama, iaitu ciri-ciri kajian tinjauan. Iaitu Kramer 1991 mengenal pasti 3 ciri kajian tinjauan, iaitu kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Itu menerangkan secara kuantitatif dalam aspek tertentu bagi sesuatu populasi. Aspek ini biasanya melibatkan kajian perhubungan variabel-variabel. Dan yang kedua, subjektif. Data yang diperlukan dan didapati daripada orang ramai. Sebab itu data bersifat subjektif. Dan yang ketiga, sebahagian populasi. Ia menggunakan sebahagian daripada populasi yang terpilih di mana kajian tinjau daripada dapatan kajian boleh dibuat generalisasi selepas itu. Okey, saya serahkan kepada sahabat saya. Baiklah, terima kasih Ustaz Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada yang berusaha Dr. Harun Baharudin, pensyarah bagi subjek kaedah penyelidikan serta sahabat-sahabat dalam kumpulan saya. Baik, meneruskan pembentangan di bawah subtopik cara penulisan objektif. Kita telah menyusun di bawah 3 poin utamalah, iaitu pertama, deskriptif. Penulisan objektif bagi kajian tinjauan ini mestilah mengandungi unsur yang bertujuan mengumpul maklumat tentang pemboleh ubah dan membuat perihal tentang fenomena yang wujud atau berlaku. Okey, itu dari aspek deskriptif. Dan aspek yang kedua adalah penjelasan. Dalam menulis objektif kaedah tinjauan ini adalah mestilah bertujuan untuk membuat perbandingan ataupun penilaian. Mestilah dinyatakan di dalam objektif tersebut membuat perbandingan atau penilaian serta menggunakan pemboleh ubah bagi menjelaskan sesuatu fenomena, keadaan dan juga faktor. Manakala cara penulisan objektif kaedah tinjauan yang ketiga adalah dengan kaedah penerokaan, iaitu penulis mestilah bertujuan untuk mengenal pasti masalah yang memerlukan penyelidikan lanjut. Maksudnya bagi pengkaji yang membuat dan memilih kaedah tinjauan perlu mengenal pasti apa masalah yang memerlukan penyelidikan lanjutan. Dan yang kedua adalah masalah atau isu didefinisikan supaya siasatan yang lebih sistematik dapat dijalankan. Siasatan tu maksudnya kajian yang lebih sistematik dapat dijalankan. Okey, baiklah, untuk meneruskan lagi pembentangan, saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Baiklah, kita teruskan pembentangan kumpulan kami dengan dapatan kajian.
Kajian tinjauan bermula dengan persempelan daripada populasi, kemudian kita akan mengumpul data melalui soal selidik dan temu bual. Seterusnya mereka bentuk instrumen untuk persempelan data dan barulah kita akan mendapatkan kadar tindak balas yang tinggi. Berkenaan dengan persempelan daripada populasi, maksud populasi adalah kumpulan individu yang mempunyai satu ciri yang membezakan mereka daripada kumpulan lain. Sebagai contoh, mempunyai populasi yang terdiri daripada guru sekolah menengah ataupun guru sekolah rendah. Manakala populasi sasaran, senarai sebenar unit persempelan yang mana sampel dipilih. Sebagai contoh, penyelidik mendapatkan senarai semua guru sekolah menengah di satu daerah. Untuk lebih jelasnya, sebagai contohnya, guru sekolah menengah di daerah Kuala Langat ataupun guru sekolah rendah di daerah Kuala Langat. Sampel pula adalah kumpulan peserta dalam kajian yang dipilih daripada populasi sasaran. Contoh, senarai semua individu berkacamata ataupun kidal. Untuk lebih jelasnya, guru sekolah menengah di daerah Kuala Langat yang menulis menggunakan tangan kiri ataupun kidal. Itu sebagai lebih jelasnya lah. Okay, baiklah, kita sambung dengan reka bentuk instrumen. Okay, reka bentuk instrumen ni kita boleh buat yang pertama dari segi soalan. Soalan kita perlu menulis pelbagai jenis soalan termasuk soalan peribadi, sikap dan tingkah laku, soalan sensitif, soalan tertutup dan terbuka. Soalan tertutup ini bermaksud penyelidik membuat soalan beserta jawapan dan peserta perlu pilih jawapan berdasarkan pilihan yang diberikan. Manakala soalan terbuka adalah soalan yang penyelidik hanya memberi soalan, kemudian jawapan itu bebas, peserta bebas untuk memberikan jawapan. Yang seterusnya dari segi strategi, perlu menggunakan bahasa yang jelas, memastikan pilihan jawapan tidak bertindih, mengemukakan soalan yang terperinci kepada semua peserta. Dan yang seterusnya adalah pilot test, menjalankan ujian rintis instrumen kepada sebilangan kecil individu bermaksud selepas kita membuat instrumen, kita perlu memberikan soalan itu kepada sebilangan kecil untuk dijawab. Kemudian selepas dijawab daripada melalui sebilangan kecil individu tersebut, kita perlu membuat perubahan atau kemaskini berdasarkan maklum balas mereka. Barulah kita serahkan kepada soalan tersebut kepada sampel. Jadi saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Baik, yang seterusnya berkaitan dengan analisis data yang bersesuaian dengan kajian tinjauan. Antara yang boleh kita gunakan ialah menggunakan analisis deskriptif. Yang mana analisis deskriptif ini ialah dengan cara merumuskan maklumat secara numerik. Apabila kita melakukan kajian tinjauan, kita akan dapat berbagai maklumat ataupun informasi daripada hasil kita punya tinjauan, soal selidik, pengukuran dan sebagainya. Jadi maklumat yang kita kumpulkan itu dia akan jadi bermacam-macam, akan jadi bercampur-campur berdasarkan daripada orang-orang ataupun responden-responden yang berlainan. Jadi kita perlu merumuskan ataupun menganalisis maklumat-maklumat tersebut ataupun data-data tersebut bagi tujuan untuk memudahkan pembaca memahami dan juga maklumat-maklumat tersebut untuk difahamilah. Jadi antara kaedah ataupun antara perkara yang boleh dimasukkan antaranya iaitu dengan cara membuat jadual dalam bentuk grafik ataupun diagram dan yang seumpama dengannya lah. Jadi apabila kita telah menganalisis maklumat-maklumat tersebut, maka pembaca-pembaca ataupun sesiapa yang dapat tengok analisa tu dia boleh faham setiap tajuk ataupun setiap point ataupun setiap perkara yang kita dapatkan
tu dia orang boleh baca dengan mudah lah. Maksudnya tak perlu cari. Jadi dia orang boleh dapat apa ni, dari segi demografi ataupun biodata ataupun maklumat apa yang soalan yang kita tanyakan kepada responden. Jadi kat situ dah menjadi satu kemudahan lah kepada pembaca untuk mendapatkan maklumat yang kita hasilkan ataupun yang kita dapatkan daripada responden-responden setiap kajian ataupun apa benda yang telah kita lakukan untuk tajuk yang kita punya apa ni, uji kaji yang tajuk yang bersesuaian ataupun yang telah kita lakukan lah itu. Maka itu adalah berkaitan dengan analisis data yang bersesuaian. Jadi kesimpulannya ialah kajian tinjauan ini dia terdapat beberapa option ataupun beberapa cara, dan hasilnya ataupun secara pengakhirannya apa maklumat yang telah pun kita dapat ketika kita membuat tinjauan itu, kita terus simpulkan melalui analisis data yang memudahkan pembaca untuk memahami dan membaca kita punya keputusan yang telah dapat itu. Wallahu a'lam. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Seterusnya bahagian rujukan. Ini adalah contoh-contoh rujukan yang kumpulan kami dapat daripada maklumat-maklumat yang telah kita kumpulkan, ialah hasil rujukannya. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih banyak kepada Dr. Harun Baharudin dan juga para pelajar, kawan-kawan yang mendengar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.